Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzu bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Malam ni kita nak tengok lagi pembicaraan tentang bahagia asy-syafa'ah. Kita mengaji dah asy-syafa'ah tu makna dia kita isbat lah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Imam At-Tahawi kata rahimahullah, wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbari. Dan syafaat yang ditaruh akan dia bagi mereka itu ahli kabair daripada umat aku, iaitu benar. Sebagaimana telah diriwayatkan ada di dalam al-akhbar, jamak khabar, iaitu di dalam khabar-khabar yang sah dan mutawatir daripada Nabi Muhammad SAW. Syafaat mula-mula ni, bahagia syafaat, kita nak tengok bahagia syafaat. Syafaat mula-mula ni iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap puak-puak hak duk beripung di padang mahsyar. Orang panggil syafaatuhu fi ahli al-mauqif. Iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli al-mauqif. Mauqif di situ makna hari yang manusia itu duduk di padang mahsyar.
Duk dalam keadaan panah, duk dalam keadaan susah payah. Sininglah mula-mula sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizin oleh Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat. Berikan syafaat. Hari ni makna kata Nabi pun hidup baliklah. Mana kata tubik semula kepada alam akhirat dah lah. Makna kata sekarang lah ni dia duk alam barzakh. Sekarang lagi akan datang ia akan tubik mari semula kepada alam al-akhirah. Hak itulah dinamakan maqam al-mahmud. Maqam al-mahmud. Hak tu riwayat kata asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila nak berlaku tu? Iaitu berlaku pada ahli mauqif. Wah, duduk di padang mahsyar itu. Tu makna kata kita ni kena tahu di sini. Maka bagaimana kita nak menghasilkan hasilkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ini tempat ni, bagaimana kita nak menghasilkan? Nabi SAW kata hendaklah mung itu berdoa di antara orang bai dan iqamah. Di antara al-adhan wal iqamah. Yang kita orang Islam pakat duk beramal kebanyak tu. Hak itulah hendak menjadikan sebab kita itu dapat hasilnya syafaat Nabi apabila kita duduk di dalam keadaan di padang mahsyar. Duduk dalam keadaan yang penat di padang mahsyar. Doa bunyi kata rana. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu an. Nabi kata, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa dia tak kala dengar orang azan, dia katakan. Orang azan mana kata cukup selepas daripada orang bel lah. Orang al-azan tadi itu dia dengar, maka dia nak kata dengan ini doa. Doa mana? Ni doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Nabi kata siapa berdoa dengan doa ni, tak kala dia telah dengar daripada orang itu azan, maka halal bagi dia itu syafaat aku pada hari kiamat. Bila duduk dalam keadaan pada mahsyar itu penat, doa ni satu pada lah. Tak usah duk tambah gapo dah. Ambil sekadar mana Nabi royak. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Bas, khalas. Doa ni kita hafal lah. Apa we ingat supaya kita nak buat guna untuk jadikan sebab kita hasil bagi kita gabah syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti. Hak ni kita kena jumpa belaka. Manusia nak percaya tak percaya itu lain kira. Tapi hak ni kena jumpa. Untung bagi mereka yang bekal-bekalan yang baik umpama ini. Di sinilah orang panggil kata syafaat mula-mula. Syafaat mula-mula. Kemudian syafaat yang keseterusnya iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli syurga. Syafaat juga kepada ahli syurga untuk memasukkan mereka itu dalam syurga. Ya Allah. Seolah kata nak boleh masuk syurga tadi itu kena Nabi ni juga syafaat. Kena Nabi ni juga syafaat. Setelah daripada kita lalu titik sirat, selamat molek di antara api neraka dan syurga tu, selamat molek. Nabi duduk balik jemeria sebelah tadi itu, tiap-tiap wa in minkum illa wariduha, tiap-tiap orang kena naik titik sirat, maka Nabi berdoa katakan, ya Rabbi sallim sallim. Tiap-tiap orang Nabi doa, selamatlah ya Allah, selamatlah ya Allah. Gitu. Maka kita nak ambil doa tu, mari doa dalam hidup kita pun tak ada salah. Nak hantar nak cucu pergi mengaji ke, nak hantar nak cucu pergi kerja ke, kita nak cerai di antara dia dengan kita berdoa, ya Rabbi sallim sallim. Ya Allah, ya Tuhan aku, selamat selamat. Tak ada apa. Boleh iktibas ambil daripada
sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Nabi lah yang bawa puak-puak masuk syurga ni masuk dalam syurga. Dialah yang jadi ketua, bawa orang masuk di dalam syurga. Pia rakyat lagu ni Nabi hak rakyat. Nabi hak rakyat sendiri. Di mana? Dalam Sahih Bukhari rakam 2440 daripada hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Tu maknanya kita ada rakyat tadi itu perkara yang sabit belaka daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dua syafaat ni adalah syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahagian yang ketiga daripada syafaat iaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang kena turun dalam neraka dulu. Nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Juluh masuk dalam neraka, tak najah. Salah kata titik sirat pas bawah. Lepas bawah masuk neraka. Tapi dia kena masuk neraka tadi itu daripada orang yang ada kalimatul la ilaha illallah. Orang ada kalimah lah kalau kita kecek partai kita. Mana orang muwahhid, orang yang mengasakan mentunggal akan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Salah kata turun dak lapidah. Maka Nabi Muhammad inilah Tuhan izin kepada dia boleh tolong orang umpama tu. Tapi syarat tolong tadi nak awak keluar tu daripada neraka, syarat dia itu ada iman, ada Islam, ada ihsan, hak utama sekali ada tauhid. Bagi musyrikin, munafiqin, kafirin tak ada hak sini. Walaupun nak dekat setara mana dengan Nabi, dekat setara mana dengan darah Nabi, tak ada hak di sini. Hak ni adalah orang yang beriman khusus aja. Berdosa banyak sampai kena masuk neraka, tetapi dia adalah orang yang tak menyengutu Tuhan. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, orang yang beriman, ngaji molek perkara-perkara yang nak memunahkan tauhid. Tauhid kita ni benda hak penting sekali. Seolah kata kepala modal kita. Kalulah kita menega makan sampai kepala modal, laba ke rugi? Laba? Lah nah, Muhammad. Kalulah kita menega makan sampai kepala modal, tuntun. Rugi ke laba? Rugi. Pasti rugi. Sebab apa? Sebab kita pergi punahkan kalimatul la ilaha illallah kita. Tuhan apa rakyat tegah yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit. Tuhan menamakan kalimatul la ilaha illallah dengan qawli thabit. Kita kena ngaji ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, orang yang beriman semua kena ngaji biar molek-molek kata gapo nak rusakkan kalimah la ilaha illallah kita ni. Benar-benar hari ni benda-benda yang nak punuh kalimatul la ilaha illallah. Misal salah satu daripadanya gapo? Menengok. Sihir. Gapo lagi kita kata? Wak kena orang. Percaya kepada naksik. Percaya kepada bomo. Menujung. Berbagai-bagai. Ini rusak kalimatul la ilaha illallah kita. Salah kena masuk neraka. Tak ada ni. Sebab-sebab nak syafaat dia ni tak ada. Tak ada hak. Kalau siapa yang kata mursid, tak ada berhak dia, tak boleh. Pak kita menyanyi diri itu lagu tu. Sebab Tuhan namakan orang yang menyengutu Tuhan ni, inna syirka la zulmun azim. Kita jangan jemu, jangan malah, jangan berasa kata bosan orang duk royak so jagakan iman dan tauhid kita. Tak boleh buat jemu, tak boleh buat rasa kata kecil hak ni sokmo. Ya duk tolong royak kepada kita ni supaya nak kita selamat akhirat yang kekal abadi bagi kita. Ya niat molek dengan kita sebab tu ya duk taktuan kita tu, ya duk nasihat kita tu, ya duk royak kita tu. Kalau orang tak kasih kok mung nak jadi lagu mana? Terkadang orang hak kasih kita tak nampak kebaikan dia. Kita tak nampak kebaikan orang hak kasih kita sungguh.
nak jagakan kita daripada kekal dalam api neraka ni, kita tak nampak dia. Kita buat bose. Akhir sekali jadi dia kata kepada diri dia sendiri, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim. Dia mengaku dengan kesalahan dia. Dengan itu kita yang ada masa Tuhan beri, kita kena jaga biar molek-molek. Ini ni data sarah di dalam Al-Quranul Karim, hadis yang sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada kuasa di tangan dia dengan izinnya Tuhan, boleh buat tubik orang daripada api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, yasjudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbih wa yad'u wa yastashfa' fayuqalu lah. Nabi ni sujud kepada Tuhan dia dan dia minta rayu hal, minta doa, minta izin supaya dia itu boleh tolong orang di kalangan umat Nabi dia tu, umat dia tu keluar tubik daripada api. Maka dikatakan bagi dia, fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sak. Hai Rasulullah, akaklah kepalamu, hak duduk sujud tu akak. Wa qul tusma', katalah, didengarkan. Seolah kata didengarkan perkataan kamu nak kata gapo. Wasal tu'tah, mintalah nak beri apa kamu minta tu. Washfa' tu syafa', beri syafa'atlah, maka aku nak izin. Thumma ashfa'u, kemudian aku pun beri syafa'at. Beri syafa'at di sini makna kan? Yakni akhrijhum minan nar, keluar mereka itu daripada api neraka. Ni dia ni. Sebab itulah mana kuat di antara orang ahli maksiyah dengan orang ahli syirik. Mana kuat di antara dua tu? Kuat ahli syirik. Walaupun lagu mana pun, hak tu kuat lagi. Kenapa? Kerana dia tak masuk sini. Nabi nak tolong, ya tak boleh. Nabi Muhammad tak boleh tolong juga. Ya, Nabi Muhammad tak boleh tolong. Sebab tu jangan kita duk pakar nyawa kita, umur kita, siapakah kita tak tahu gapo ni, jangan. Kena reti juga kita orang beriman ni, orang Islam ni, kita kena tahu. Supaya kita ni boleh jaga diri kita. Mula-mula sekali. Hak tu hadut ayat tu. Qu anfusakum wa ahlikum nara tu. Maknanya suruh jaga diri daripada api tu. Api hak bakar ni ya kekal kalau salah dengan Tuhan hak tu. Hak tu nyanyo tu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Lawan Tuhan, lawan Nabi pesen mana? Pesen kata buat syirik, buat kufur dengan Tuhan. Hak tu bagi dia tu api. Khalidina fiha abada, kekal duduk dalam tu selama-lamanya. Nabi tak boleh nak tolong kau. Pedah gapo kita hidup dunia kalau lagu tu. Hadis ni adalah hadis mutawatir daripada sahabat ramai, ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Lah mana? Mereka yang kata la ilaha illallah, mereka yang sebut la ilaha illallah sedangkan ia tahu makna dan tahu maksud. Bukan sebut saja tak tahu makna, tak tahu maksud, tak ada. Supaya kita lah sebut pandai nak buat tak boleh. Ada tak orang kita? Ada. Juga kalimatul la ilaha illallah, kita kena tahu kata kita sebut dia ni, dia nak gapo daripada kita. Kita kena buat gapo terhadap dia. Pas dia nak wi gapo kepada kita, kena tahu, tanya. Fas'alu ahla zikr, tanya guru. Jangan sekadar kata kita ni sudah dengan gitulah, tak boleh buatlah tu. Dan di dalam hati dia ada sebesar biji sawi daripada iman dengan dia, dengan Allah Ta'ala tu. Ataupun besar rambut. Biji sawi ni halus pada rambut. Ataupun besar berah. Ataupun besar butir biji jagung tadi itu
daripada iman, nescaya mereka itu akan keluar tubik daripada api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka itu humaman. Apa makna humaman? Jadi bara api. Biasa tengok bara api tak? Bara tu kan, bara daripada harai tu kita bakar dia tu jadi bara api merah tu. Maka ahli neraka habis ni masuk duduk dalam api neraka jadi merah seperti api tu dah. Api bara tu dah. Nabi Muhammad dia ambil tubik mari daripada api, buat masuk di dalam satu sungai nama Nahri Al-Hayah. Nahri Al-Hayah makna kata sungai nak pakai sungai hidup. Apabila dicelukkan orang yang beriman tapi dia kena masuk neraka tadi itu di dalam sungai tu, kembali kelik semula. Berapa? Daging dia, kulit dia. Kulit orang kulit ahli neraka ni, terutama orang kafir ni, orang tak beriman ni, orang musyrik ni, nasallallahu taala assalam wal afiyah, lagu mana Tuhan bakar sekali tumbuh naik semula, bakar sekali tumbuh naik semula. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tiap-tiap kali tu Tuhan kata kullama, tiap-tiap kali dibakarkan, kama dia tumbuhlah semula, bakar tumbuh semula, bakar tumbuh semula. Sebab tu kita kena sia kepada diri katik dah. Kita tak tahan tengok orang kena zalim. Di dalam negara apa baik, luar negara apa baik, tapi jangan kita zalim kepada diri kita dalam arti kata kita tak jagakan la ilaha illallah. Jangan. La ilaha illallah kena jaga sama sekali. Kena jaga wik kuat. Jangan wik gigih. Hari ni tahu tak pakat duk khilaf masalah gapo tahu tak? Ni dunia hak kita duk hari ni. Khilaf gapo tahu tak Muhammad? Khilaf doa lain daripada Allah. Boleh ke tak boleh? Seru lain daripada Allah, boleh ke tak boleh? Ya Allah. Apanya nak khilaf masalah tu? Banyak lagi hal kita nak khilaf, boleh kita nak duduk sekali. Tapi nya khilaf di antara seru Tuhan dengan tak seru Tuhan. Subhanallah. Nak gapo? Ya ayyuhan insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa kita jadi gitu lalu dengan Tuhan kita yang maha mulia tu? Subhanallah. Khilaf juga halah tu. Janganlah kita tak sah kita jaga diri kita dah. Demo nak khilaf lah cara demo. Tapi jaga diri. Jaga diri baik supaya kita tak jatuh di dalam seksa. Dalam seksa. Maka ini syafaat ni. Syafaat yang ketiga ni Nabi Muhammad pun boleh syafaat, dan malaikat pun boleh syafaat, para nabi-nabi pun boleh syafaat, orang mukminun pun boleh syafaat. Ni syafaat ni. Sebab itulah kawan pun boleh syafaat kepada kawan. Saing masuk dalam syurga mana apa nama Zaid, kuduk saing dengan dia mana? Cari tak jumpa. Dengar-dengar kata duduk dalam api. Tuhan suruh kata, "Gi ambil saing buat tubik mai gi. Gi ambil saing buat kulit mai. Mai, gi ambil gi." Untung. Sebab tu saing lah dengan orang hak molek-molek. Saing orang molek-molek. Jangan duduk saing dengan orang pesin nak heret kita masuk api tu, janganlah. Saing pesin apa nama panggil kata nak pergi menengok, nak pergi menujung, jangan lagu tu. Nak pergi khianat orang, jangan lagu tu. Nak gapo sangat, minta Tuhan jauhlah, minta Tuhan jauh daripadanya. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Afanallahu wa iyyakum ajmain. Minta Tuhan jauh sepak, jauhlah daripada tu. Kita boleh sabar dengan cobaan masa kita duduk ni berat. Hari kita duduk ni reba payah kita nak memperasingkan diri kita daripadanya. Susah sangat. Ayuh, kita masa kita duduk ni masa yang penuh dengan fitnah. Ni budak-budak baru kalau tak ada nak kira agak, buka demo. Cara-cara nak menghilangkan akal. Yalah belakang tu. Tak ada arah. Negeri bebas.
Negeri kita duduk ni negeri bebas. Nak buat pandai-pandai tak boleh sebab kita tak ada kuasa. Pakat-pakat duduklah, duduk pandai-pandai lah. Baik. Ini adalah di sisi ahli sunnati wal jamaah ittifaq mereka itu, dan orang duduk atas mazhab salah tu makna ahli sunnah tu makna orang duduk atas mazhab salah lah. Tak layak sama sekali orang tak ada duduk atas mazhab salah nak mengaku tak ahli sunnah wal jamaah. Tak layak. Sebab ahli sunnah ni jalan ni orang turut sunnah Nabi dan orang turut sunnah para sahabat. Itu makna kata mazhab salah. Mazhab salah kena kepada mazhab ahli sunnati wal jamaah. Orang lain nak mengaku pun kena tengok juga. Supaya kita nak mengaku atas kita ni orang China, orang Cina ni kena tengok tuai juga. Nah, kulit tu sama dengan haram ni nak mengaku China ni nampak teruk juga. Nampak? Supaya kita nak mengaku atas kita ni orang Arab, hidung patui mani ni bukan dia, dia kata kena tengok juga. Dia kena ada cara-cara dia. Kemudian syafaat hak bahagian ketiga ni al-khawariju wal mu'tazilatu yunkirunaha. Hak ni Khawari dan Mu'tazilah engkar akan ini syafaat. Apa? Ya engkar kerana usul mereka, pegangnya mereka, dasar mereka, ahli neraka kekal. Makna ahli neraka ni kekal. Siapa kena masuk neraka, maka tak boleh nak tubik daripadanya. Itu mazhab dia. Kalau tubik daripadanya, ya kira kata Tuhan itu menyalahi janji. Sedangkan Tuhan kata innallaha la yukhliful mi'ad. Ya kita situ, ya ambil dalil situ. Sedangkan orang mazhab salah ni ataupun ahli sunnati wal jamaah ni, ya kita tengok juga kepada ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi perjanjian. Tapi perjanjian hak mana? Di sana ada wa'dun wa wa'id. Hak kata innallaha la yukhliful mi'ad fi mas'alati wa'd. Makna Tuhan janji hak molek. Ada pun Tuhan janji hak tak molek, terkadang Allah Ta'ala itu akad masalah. Apa ngui? Tak ada gapo tu. Sebab Tuhan kata dalam ayat Tuhan lain hak lain Tuhan kata kan? Tuhan kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Makna kata Tuhan wi apung. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan. Dan sesungguhnya aku ni sangat beri maaf kepada orang yang minta apung. Jadi seolah kata perjanjian hak Tuhan kata innallaha la yukhliful mi'ad tadi itu sakut paut dengan hak mana? Hak perjanjian baik. Ada pun perjanjian buruk ataupun perjanjian nak masuk neraka, qad yakun terkadang Tuhan itu yaghfiru. Allah Taala apung wi. Supaya kita walillahil mathalul a'la. Kalau kita ma'ahwi ni, kira tercacak tak? Yang sama? Tak. Tapi kalau kita silap janji, kita janji kata nak wi benda tapi kita tak wi. Cacak tak? Cacak. Kalau kita nak ma'ahwi dia masalah dengan kita, tak panggil cacak. Bahkan dipuji pula sifat tu. Tetapi Mu'tazilah dengan Khawarij kata tak. Bagaimana Tuhan nak buat lagu tu? Tak boleh. Orang apabila masuk neraka tak keluar selama-lama. Tak keluar selama-lama. Masuk neraka dengan sebab apa? Dengan sebab dosa besar. Kita ayat dah ke dosa besar pada hisah yang dulu. Dosa besar makna gano. Mereka itu ambil dalil mana? Tengok. Ambil dalil, ambil sepatah sini. Ayat
48 daripada suratul Muddathir. Saya katakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah manfaat akan mereka itu oleh syafaat orang yang nak beri syafaat. Maka gantung terus sini selalu dah. Nampak ada tu? Gantung terus di sini selalu. Pak kita kalau tak ngaji Quran jadi molek, tak ngaji cara fahami ahli sunnah jadi molek, mazhab salah jadi molek. Tak kaya ayat Quran kan dia tanya? Ya, pak kita nak kata gano, nak kata tak leh, senyap gitu. Dengan sebab itulah ahlul ilm, ahlun naf' li hadhihi ad-dunya. Fu ahli ilmu ni lah adalah ahli yang ada manfaat bagi ini dunia. Kerana apa? Kerana ayat ni Tuhan kecek hafia ni. Hak ni maksud Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar kata baca ayat kafir kepada orang Islam ni. Hak ni hak maksud. Bukan makna kata kita nak baca ayat orang kafir kepada orang Islam untuk nak ambil ibrah, tak leh, boleh. Tapi jangan buat turun hukum hak kafir kepada orang Islam. Hak tu hak tak leh. Baca boleh, jangan duk tipu, jangan duk kecek bohong, jangan duk silap janji, jangan gitu, jangan gini. Hak sifat orang-orang kafir saja, boleh. Tak ada apa baca pada orang Islam. Tapi jangan ambil hukum hak kafir tadi tu turun di atas orang Islam. Tuhan lagi, mana Tuhan kata afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Nak jadi orang hak molek dengan orang tak molek, mana orang kafir dengan Islam ni sama. Apa hukum memang lagu ni? Maka ayat ni ayat orang kafirun, orang kafir. Nah, orang-orang kafirun, orang-orang kafirin, tak lagu lain. Tahu mana? Ha tengok. Pada kepala ayat tu lagu mana? Saya katakan kepala ayat tu. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Adakah orang mukminun tak beriman dengan hari kiamat? Ada orang nak boleh kata orang ni orang beriman tapi dia tak beriman dengan rukun hari kiamat. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Mereka ini nukadzibu biyaumiddin. Nak ayat orang kafir, dalil tu makna kata orang kafir dah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sehingga datang kematian kepada kami, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tu baru kena. Maka kalimah nukadzibu biyaumiddin ayat tu sebagai qara'in. Ayat yang kemah, rakyat kata ayat ni ayat bagi kafirin. Bukan bagi mukminin al-usah. Orang beriman tapi orang berdosa besar. Bukan. Faham lagi cara keluar tadi tu. Cara nak keluar tadi. Itu satu daripada ayat. Ayat yang kedua, Tuhan kata ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ni orang kafir juga. Tidaklah bagi orang yang zalim. Zalim di sini zalim besar. Apa makna zalim besar? Makna zalim kepada diri dalam arti kata syirik dengan Tuhan, kufur dengan Tuhan. Ada pun zalim juga, tapi zalim pesing kata kecil dalam arti kata dia orang beriman tapi zalim kepada diri. Hak tu tak masuk dalam ayat ni. Dia beza pula. Supaya kita kata negara ya ada rakyat dalam tu. Negara ya ada rakyat dalam tu. Kemudian negara ni ya buka puak-puak hak luar daripada orang hak bukan rakyat asli dia, mari jalan, mai buat kerja, mai buat gapo. Apabila ada salah hukum ni tak sama. Ya buat beza di antara dua tu. Situ pun kita pandai dah dalil akli ataupun dalil hissi yang boleh kita tengok dengan mata kepala. Sini pun sama. Sama-sama zalim tapi hak ni zalim kufur, zalim syirik. Hak ni zalim kepada derhaka, zalim maksiat lain. Al-Mu'tazilah wal Khawarij dak zalim kan zalim.
Sebab tu ulama kita, dia kata mereka ini ambil ayat Quran sebelah. Faham tak? Ambil ayat Quran sebelah. Kaki kena pakai dua, beli kasut sebelah. Jadi negara nak jadi. Ni masalah ni. Ini masalah. Faham dah saya rakyat ni? Usama, faham molek? Faham molek itu Muhammad? Lepas daripada tu, ada satu syafaat lagi, syafaat yang keempat, iaitu syafaat untuk nak merengekkan seksa bagi pak saudara dia. Bukan syafaat nak awak keluar tubik daripada neraka pada syurga. Tak. Abu Talib tak boleh keluar juga. Tak boleh. Kalau nak kira kebaikan dia dengan Nabi, kalau nak kira dengan orang kamar dia ni, nak adu tak boleh. Tapi dengan sebab kekufuran dia yang ada dalam hati, tak boleh. Tuhan tak ui. Hak ni nak ayat kata sesat. Kita duduk atas dunia ni 60 tahun dah. 70 tahun wassalamu dah. Nisbah bagi kita. Tapi kalau kira balik hak dia nu, balik Tuhan nu sutai. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Hak dia tengok nampak jauh, tapi kita tengok nampak dekat ya, sikit ya. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Apabila sampai kiamat tanya, hidup banyak mana umur muda atas dunia? Setengah-setengah tu 900 tahun. 700 tahun umat-umat dulu, dah ke? Saya kata aku hidup sehari ataupun sekerat hari. Tetapi hak ni khalidina fiha abada, kekal. Ni hak kekal. Jadi Abu Talib tadi itu tak keluar juga daripada api neraka, tapi boleh duduk sikit. Duduk sikit mana? Rengeh sikit daripada, meringankan daripada seksaan dia. Nabi kata mana? Huwa fi dahdahi min nar. Huwa fi dahdahi min narin. Dahdah ni makna kan? Makna kata pangkat hak rengeh sekali di kalangan api neraka. Balah mana dahdah? Cau syarah sikit hatu aku tak faham ni. Ambil kaki tok atas api, gelegak tok. Sekadar tu sekadar ni pun tak lau Lalu Nabi kata walaula ana, kalau tak sebab aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau tak sebab aku juga, nascaya kata pah le bawah le sana nu. Ni hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itulah kita ni kita kena tahu. Kena tahu. Jadi Abi Talib ni dapat juga syafaat Nabi. Syafaat hak mana? Takhfif. Bukan syafaat al-khuruj. Nak merengekkan sahaja, bukan syafaat nak mengeluarkan dia daripada api. Pak saudara dia. Pak saudara. Pak saudara apa sekali pun. Dia pecek apabila iman itu tak ada. Pecek apabila tauhid itu tak ada. Dia pecek apabila agama tu berlain ni. Pecek. Ni kita kena tahulah, kita sebagai orang ni, terutama orang beriman ni, kena tahu sini. Ambil tahu tak apa dah. Nampak tu tak? Hak ni apa yang kata ilmu, hak pesen kata qasdi, kena pegah. Hak amali tu, hak pesen bab kita mengaji dalam bab fiqh tu. Soal. Syafaat tadi itu ada berapa syarat? Ada 2 syarat. Gapo tu? Yang pertama al-izn. Yang kedua al-mu'minun. Kau dulu. Yang pertama al-izn. Al-iznu minallah, izin daripada Allah. Yang kedua
Aywah ar-ridha. Ar-ridha. Jadi kita nak kecek jadi mudah-mudah kita faham. Nak hasilnya syafaat bagi seorang kena ada dua syarat. Kita kena jaga diri kita nah. Janji kata kita kena jaga diri kita. Yang pertama, kita nak buat lagu mana, kita tadi itu masuk di dalam orang yang Tuhan izin. Nak buat lagu mana, Tok Guru nak kita masuk dalam orang yang Tuhan izin. Jaga iman, jaga Islam, jaga ihsan. 3 ni jaga molek. 3 perkara. InsyaAllah kita akan dapat izin. Apabila kita jaga, bukan dalam arti kata kita tak silap, tak geleceh, tak salah. Tak. Anak ada yang tak sunyi pada silap dan salah dan geleceh. Tak sunyi tu. Tak usah kata gana lah, pia-pia pun tak boleh. Ia geleceh. Ada pasal dia tu. Tapi bukan geleceh, kerana dia duduk situ. Kena bangun. Jangan duduk. Orang duduk jijak ni tak boleh. Orang duduk jijak situ pia. Syaitanir rajim. Jijak. Tak boleh. Bangun. Yang kedua, kita kena dapat keredaan. Nah, kita kena dapat keredaan. Nak buat lagu mana kita reda? Syarah hak tulah tadi. Jaga Islam, jaga iman, jaga ihsan, jaga iman, Islam, ihsan. Tauhid tu masuk dalam iman dah lah. Jaga molek 3 perkara tu. Tauhid hak mana kita kena ngaji, hak mana kita kena sungguh. Tauhidul Quranil Karim wal Hadisin Nabawiyah. Tu dia. Tauhid hak pasal tu. Iman hak pasal tu. Iman hak mari pada Quran, mari pada hadis. Walaupun perkataan ulama, walaupun syarah tak ada apa. Asalkan gantung kepada 2 pokok itu, ngajilah tak ada apa. Jangan sama sekali kita ngaji masalah iman, masalah kita nak asalkan Allah Ta'ala tersunyi daripada 2 dasar ni. Jangan. Tak boleh. Itu bukan manhaj hak nabawiyah, bukan manhaj, bukan jalan ni hak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tak payah kita nak ceh. Kita boleh dengar dengan telinga, tengok dengan mata, fikir dengan akal, support ya. Tak ada payah nak ceh benda-benda lagu ni. Boleh kita tengok sungguh. Khulasah hak Allah sebut tadi itu Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan sendiri sebut. Dalam surah An-Najm ayat 26. Tuhan kata, wa kam min malakin fis samawat. Betapa banyak daripada kalangan malaikat-malaikat yang ada di langit-langit tu, la tughni syafa'atuhum syai'ah. Makna syafaat dia tu tak boleh nak guna berapa-berapa pun illa malaikat min ba'di ayya'zan Allah. Malaikat selepas daripada Allah Subhanahu wa taala beri keizinan. Lima yasha' bagi mereka yang Tuhan kehendak, siapa-siapa pun, wa yarda, dan Tuhan itu redha. Ayat ni ada 2. Mana? Izin dengan redha sekali lalu dah. Kita sebagai pelajar, ayat ni kena duduk dalam dada. Ayat ni. Suratul Najm 20 ni. Suratul Najm 20 ni. Faham gitu? Itu maknanya gitu. Hafal molek nah ayat ni tu, taruh dalam dada molek kita orang ngaji ni, hafal molek. Sudah di situ. Habis dah lah masalah masalah syafaat. Masalah apa? Mas'alatus syafaat. Ni kita nak masuk masalah lain pula. Ni kita nak masuk masalah lain pula, iaitu masalah al-mitsaq. Mitsaq ni mana kan? Mana perjanjian. Makna berjanji tu mana mitsaq. Imam kata kan? Cuba kita tengok Imam At-Tahawi rahimahullah taala kata, ia kata wal mitsaqul ladzi akhadhahu Allah taala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang telah mengambil akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Adam alaihissalam dan anak cucu dia benar. Mana kan?
Mana kata kita ni buat janji dah dengan Tuhan. Orang Islam dia tahu kata dia mari danu. Dia nak pergi kano, dia duduk di mana, dia tahu. Dia tak serupa dengan orang lain. Orang lain tak cerak lagi. Umur 70, 80 tak cerak lagi, tak nak pergi kano, duduk mana tak tahu. Tapi jenis orang Islam, dia tahu. Kata dia mari danu, dia bakar daripada mana, nak pergi kano, duduk mana, dia tahu. Untung tak tu? Untung. Kita tahu ni ya untung, tak tahu tu tak untung. Keuntungan itu duduk di atas pengetahuan kita. Pengetahuan hasil daripada apa? Menuntut ilmu pengetahuan. Kena menuntut. Kena rajin. Rajin lagu mana? Rajin mendengar, rajin nak tahu, rajin nak cari. Akan apa? Akan isi kandungnya hukum agama. Dia kata al-mithaq ni iaitu angkatan, ikatan, perjanjian. Faham tak perjanjian? Bahasa saya panggil kaman sanya. Perjanjian. Bila ni masa kita duduk di atas belakang tu ada. Ingat lagi? Oh, tak ada biar dia ingat dah mari dunia ni. Malaikat orang Islam sahaja yang tetap di atas itu perjanjian. Anak ada semua mari tah muka bumi ni, mari tah perjanjian tu belaka. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap perkara yang tiap-tiap orang hak beranak mari kepada ini dunia beranak di atas Islam. Fitrah mana Islam. Herak. Fitrah mana mana Islam. Duk lagu mana tah belakang tu ada? Di situ panggil alam arwah. Alam ke apa? Alam arwah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ni mazhab salah. Tuhan sapuh dengan tangan dia di atas belakang tu ada. Apabila Tuhan ni sapuh dengan tangan dia dengan hakikat maksud yang Tuhan itulah khandak dan tahu, keluar tubik anak ada tu daripada apa? Daripada belakang tu ada ni dipadai satu padai. Kata setengah daripada ahli tafsir seumpama padai mahsyar tu. Ada yang kata padai tu lagu mana? Arafah. Tak lama nak jumpa Arafah tu manusia penuh. Manusia penuh. Tubik sungguh, tubik tah belakang tu ada. Lalu Allah Ta'ala itu cekok anak ada tadi, tak balik kiri sebelah, tak balik kanan sebelah. Hak ni tak balik kiri, hak ni tak balik kanan. Nas'alullah Ta'ala as-salam wal afiyah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli al-yamin. Apabila tu ada tengok balik kanan, ia senyum. Tengok balik kiri, ia menangis. Ia tahu dah kata nak pergi kanan puak ni. Kalau gitu Tuhan ni hak tu lah apa nama Jabariyah kata Tuhan tu dia paksa kita nak pilih tak ada. Yang jawab di mazhab salah ahli sunnah kata bukan. Tuhan nak ambil tadi tu Tuhan ambil dengan ilmu dia dah. Tuhan tahu siap-siap dah kata kesudahan orang ni nak duduk mana kiri ke kanan. Tuhan tahu dah. Tuhan tak buat perkara-perkara yang pesan kata ikut dia gitu. Dah. Lalu di sini Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam suratul A'raf. Dalam suratul A'raf ayat 172. Ni Tuhan nak menyatakan. Tuhan menyatakan katakan wa idza akhadha rabbuka. Dan ingatlah tak kala Allah Ta'ala itu mengambil min bani Adam daripada anak Adam itulah min zuhurihim daripada belakang tu ada tu zurriyatahum akhadha zurriyatahum ambil anak-anak cucu dia. Ambil anak-anak cucu. Ambil di sini mana kata mengeluarkan anak ada daripada sulbi tu ada tadi, keluar tu. Lalu Tuhan buat kana wa ashhadahum ala anfusihim.
Supaya mereka itu, manusia itu menyaksi di atas diri mereka itu sendiri. Tuhan tanya. Apabila duk jadi sekumpulan molek, Tuhan tanya, alastu birabbika? Alastu birabbika? Tak ke aku ni Tuhan bagi kamu? Tuhan tanya dah. Lalu puak-puak hak anak adik semua tu, tak ada kecuali walaupun seorang. Kita ni masuk belakang ni. Qalu bala. Kata mereka itu anak adik, ya, mung tu Tuhan aku. Qalu bala syahidna, kami menyaksi. Kami menyaksi. Bila ni? Hari belum daripada nak mari ke dunia ni, tak tahulah kata bila. Tak ada rakyat ahli tafsir kata bila, masa mana. Tapi rakyat dalam alam zuriyah panggil. Alam tu ada berapa juta tahun dah, wallahu a'lam lah. Lalu penyaksian tadi itu akan dimengaku pula di hari akhirat esok, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hari kiamat esok, Allah, kita mengaku dah dengan Tuhan hari itu, tapi kita lalai daripadanya. Lalai itu sebab apa? Sebab tarik ke. Fa abawahu yuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan. Ibu bapa itulah yang menyebabkan seorang itu keluar tubik daripada fitrah asal. Ibu bapa orang Yahudi nak asuh anak dia jadi agama ke apa? Anak Yahudi. Ibu bapa Majusi, asuh anak jadi Majusi. Ibu bapa Buzi, asuh anak jadi Buzi. Ibu bapa Hindus, asuh anak jadi Hindu. Dan berbagai-bagai. Sungguh tak? Sungguh. Dengan sebab itu, perkara ning jadi lalai manusia kata. Tak ingat dah dia kata. Bila nak ingat? Apabila dia mengingati kan. Apabila dia mengingati. Itu maknanya gitu. Itu makna perkara tersebut tadi. Kalau gitu hadis ni panjang. Nah, hadis yang kita dengar ni panjang. Hadis Allah Ta'ala wak keluar tubik anak ada di atas belakang tu ada ni, Nabi royak panjang. Daripada daripada Sunan Al-Bukhari dan Muslim, riwayat Anas ibn Malik. Saya tak mau bacalah situ tu. Nanti kita tengok tempat lain lah pula. Tapi saya nak syarah pada dengan ayat Quran tu Madaidah. Kata ayat 172 tu Madaidah. Ulama pewari wari akan ini masalah ni. Itu hadis tu di dalam mana? Di dalam pengtafsiran daripada mereka yang mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu maknanya gitu. Jadi kita nak tahu di sini kata ayat hak sakut paut dengan mithaq ni perjanjian Tuhan ni, kita beriman dah. Ini apa panggil mithaq fitrah. Perjanjian hak pasal fitrah. Perjanjian hak pasal fitrah. Bukanlah ini perjanjian ni tak jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata dia tu sebagai hujah di atas hamba. Lagu mana maksud? Makna kata janji hak ning berjanji hak pasal umum. Belum daripada kedatangan rasul, kedatangan kita, manusia kalau lepas gigi tu dia selamat. Dia selamat juga. Tetapi Ghalib tak selamat lah. Buat apa? Kerana ibu bapa yang tarik gigi kot lain, suasana tarik gigi kot lain, dan keadaan itu tarik gigi kot lain. Orang kita tarik gigi sungguh. Tak, ia payah orang kita ni. Duk dengan molek-molek, duk dalam bi'ah, duk dalam suasana agama, molek-molek. Yang tarik dia orang lupa lagi putus.
Nah, putus pergi perak, kata. Kalau bahasa petani apa, putus pergi perak, tak ada lekat duk. Itu dia. Hak ni panggil bukan lagi hujah hak kata nak ambil salah. Tu hak nak ambil salah. Orang panggil hujah, kalau nak kata hujah kan hujah yang kecil lah kita kata. Hujah mana? Hujah yang kecil. Tetapi hujah hak besar ni, ayat Tuhan ayat dalam Quran suratul Isra ayat 15, Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan tak akan ambil seksa sehingga Tuhan itu utuhkan kepada mereka itu rasul-rasul. Utuh rasul mari dulu. Oh ya. Mari buat apa rasul? Mubasyirin, rusulan mubasyirin wa munzirin. Hijau rasul wan. Berita gembira dan beri berita ngeri. Dua ni. Mubasyirin beri berita gembira. Orang baik nak boleh gapo, orang beriman nak boleh gapo, orang ada tauhid nak boleh gapo. Munzirin, orang jahat nak boleh gapo, orang zalim nak boleh gapo, orang kafir nak boleh gapo, orang munafik nak boleh gapo. Munzir. Li'alla yakuna linnas, supaya tidaklah jadi bagi manusia itu 'alallahi, di atas Allah nak ambil kata-kata Tuhan tu hujjatun ba'da rusul, tak boleh nak jadi dah. Salah kata nak pergi dalih, nak pergi kata huduh terhadap Tuhan ni tak boleh dah setelah daripada Tuhan utuh rasul mari. Tak boleh dah. Memadai dah, cukup dah. Nampak tu tak? Maka rasul-rasul ni bawa datang rasul mari, ia bawa datang keterangan sebagai hujah Allah Ta'ala untuk memutuskan keuzuran manusia. Oh, kami tak tahu ya Allah. Tak tahu tak boleh dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hatta mari dah. Dengan itu hujah bagi hamba tadi itu jadi putus. Jadi jelas, jadi kata tak ada jalan untuk nak memperdalihkan hamba mana-mana di atas Tuhan esok. Sebab tu puak-puak apabila nak masuk dengan kau tadi tu, Tuhan kata la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yalah dah tu. Jangan duk balah dah dapat aku hari ni. Aku royak dah dulu tu. Kata gapo nak jadi, hatta dah rasul, hatta dah kita, hatta dah warasatul anbiya, royak dah, hamu sendiri tak seh, hak tu hamu. Sebab balah gapo nah. Ini nak ayat kata misak tadi itu kita wajib beriman. Tak ada payahlah sini, kita boleh faham dengan cara jelas. Kata misak itu kita pakai buat janji belaka dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat janji belaka dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu fitrah kita ni fitrah ni mana kata sifat kesemula jadi ni manusia yang nak kepada keasaan Allah. Nak di atas al-Islam. Itu asa apa nama tu? Asa fitrah manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati. Tidak ada di kalangan orang beranak mari malaikat dia diberanak di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan. Ajalah tu. Kemudian Abu Hurairah pun kata lagu mana? Ya royak hadis tu. Dia pun tafsir pula. Baca ayat Quran dengar fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah Taala, ya Allah Taala itu memfitrah manusia itu di atasnya. Di atas apa? Di atas keislaman, di atas keimanan, di atas kebersihan. Itu maknanya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Orang kita ni asal molek. Manusia ni Tuhan jadi asal molek. Khuliqtul al-ibad al-hunafa. Bersih. Tapi dengan sebab ilmu pengetahuan yang tak kena memunuhkan seorang. Suasana yang tak kena memunuhkan seorang. Keluarga yang tak kena memunuhkan seorang.
Cara mikir yang tak kena membunuhkan seorang. Semua perkara-perkara tu duk sekelilingi kita, tak ada lari daripada kita. Tak lari daripada kita. Faham dah tu sama? Ni kita nak faham dengan cara jelas. Kalau gitu, Islam ni adalah agama. Agama adalah peraturan hidup yang ada di dalam tu mengasaskan kita kenal Tuhan. Mengasaskan kita kita kenal Tuhan, mengasaskan menyaksi kata Tuhan itu satu. Islam makna dia itu kita menyaksi kata Allah Ta'ala itu satu. Dalam arti kata kita kena mengabdikan diri kita hal keadaan tunggal kepadanya. Inilah dinamakan, inilah dimakna kata zalikad dinul qayyim. Dimakian itulah agama yang terpilih. Agama yang elok ni, agama yang terpilih, inilah dia. Sebab tu kata satu syair tu ada tu dah. Katakan satu syair tu dia kata faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Bagaimana jadi wasa pelik kata. Bagaimana nak dilawai akan Tuhan? Mana kata nak lawai akan Tuhan, nak belakang akan Tuhan, nak kufur akan Tuhan, ataupun nak mengengkar akan Tuhan oleh orang yang engkar, sedangkan pada tiap-tiap sesuatu itu ada keterangan yang menunjuk di atas bahawasanya Tuhan itu hanya tunggal. Ini adalah syiar yang molek bagi kita sebagai orang Islam, terutama pelajar di atas mazhab salah ni. Makna kata kita kena taruhlah dalam dada kita perkara-perkara tersebut. Taruh dalam dada kita perkara-perkara tersebut. Habis itu. Sesudah daripada perkataan Imam At-Tahawi yang ke-85 tu, mari kita tengok perkataan yang ke-80 ni pula. Imam kata gana di sini, dia katalah mana pula di sini, dia kata waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidatan fala yazdadu fi dhalika al-adad wala yanqusu minhu. Maknalah mana? Makna kata dan sesungguhnya telah mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara yang senantiasa. Lagu mana pada perkara yang senantiasa? Yani ia mengetahui akan bilangan-bilangan mereka yang lagi akan masuk syurga. Tuhan tahu dah. Kata bilangnya berapa hak nak boleh masuk syurga tu, Tuhan tahu mai siap-siap dah. Ini nak menunjuk kata Tuhan itu tak ada paksa kita tu. Tuhan tak ada paksa gapo, sebab dia buat di atas ilmu dia. Bagaimana nak kata paksa? Tak boleh. Ini kita mari faham dulu perkataan Imam Tahawi dengan cara jumlah, dengan cara luas-luas. Selagi kita nak tengok pendetailan pula. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bilangan-bilangan mereka-mereka yang lagi akan masuk api neraka. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Dengan satu jumlah. Dengan jumlah yang satu. Maksud neraka puak mana kata Tuhan tahu. Maka tak jadi tambah di makian itu bilangnya dan tidak kurang daripadanya. Tuhan tahu mari siap dah kata anak cucu hak ada hak mana ambil pada mula sehingga akhir nak masuk syurga. Tahu dah. Hak mana nak masuk neraka ambil hak mula sehingga akhir, tahu dah. Sebab tu sahabat dia rasa muskil jugalah. Muskil kepada Nabi dia. Dia tanya lalu dah sahabat ni, orang biasa kata tak payah nak tunjuk kata dia tak tahu. Orang kita terkadang bersifat kata tak tahu tapi buat tahu. Itu masalah. Sahabat tanya, limal amal ya Rasulullah. Kenapa kita kena buat amal ya Rasulullah sedangkan Tuhan tahu belakang dah? Tuhan tahu makna kata Tuhan menentu dah lah. Apa amal apa ya Allah? Apa kena doa buat amal pula nya? Nabi jawab kata nah. I'malu fa kullun lima i'malu fa kullun li khul fa kullun
Fakullun lagu mana? I'malu, beramalah olehmu. Fakullun khuliqa lima yassara lahu. Tiap-tiap orang itu dijadi dengan perkara yang mudah baginya. Lima khuliqalah tu. Aywa fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang tadi itu dimudah bagi apa yang dia dijadikan. Ahli syurga mudah amal ahli syurga. Ahli neraka mudah amal ahli neraka. Lagu tu. Nampak tak tu? Jadi ini ni perkataan hak Imam At-Tahawi rahimahullahu taala kata, wa qad alimallahu taala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah tu. Ini orang panggil perkataan Syekh nak kecek tentang masalah qada qadar ni. Syekh nak kecek masalah apa ni? Masalah al-qada'i wal qadar. Mari kecek mari banyak dah nak kecek qada qadar ni. Qada qadar ni masuk salah satu daripada rukun asasi rukun iman yang 6. Di sisi mazhab salaf dan mazhab ahli sunnati wal jamaah tak kiralah kemudian ataupun dulu beriman dengan ini rukun. Khilaf bagi mereka yang tak beriman dengan ini rukun daripada kalangan ahli-ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang tak beriman dengan ini rukun. Qada ni kata tak, kami tak beriman, yang beriman hak lain. Ini telah menunjuk oleh Imam oleh hadis Nabi lah, apa hak kata oleh Imam At-Tahawi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak mari dah dulu. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis Bukhari Muslim kan? Tak gitu? Iman ini kita kena hajar anak cucu kita, anak murid kita, anak saudara kita. Pia apa? Kata kena royak tu. Kena beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan beriman dengan qada dan qadar. Baik dan jahat tu daripada qada. Hak Tuhan letak mari. Dalam Quran apa Tuhan sebut perkara ni? Tuhan sebut kata inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu tu aku tu menjadi dengan qadar. Tu suratul Qamar 49. Suratul Furqan ayat yang kedua Tuhan katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kalimah taqdira tu i'rab jadi apa Abdullah? Masdar. Ni masdar ni. Ni maf'ul mutlaq. Faqaddarahu taqdira tu maf'ul mutlaq. Dan sesungguh dan telah menjadi oleh Allah Taala akan tiap-tiap sesuatu, maka sesungguhnya dia mentakdirkan akan sesuatu itu tu sebagai pengtakdiran. Takdir sungguh. Bawa takdira tadi itu, mari nak ayat kata takdir sungguh. Pas kita tengok dalam hissi ada takdir tak? Waktu siang dengan waktu malam ni ada masa tak? Ada sakat tak? Sakat. Tak ada royak hak Tuhan royak ni menyalahi akal, tak ada. Hak ni hak sedap ni kita orang beriman dengan Tuhan ni hak tu. Nampak tak tu? Kemudian mari kita nak royak. Kata usul cara kita nak beriman dengan qada dalam mazhab salaf ni, mazhab salaf lah kita sebut nah. Lah mana? Kena ada dalam masalah qada ni kena ada 4 tangga. Ingat molek Muhammad, ingat molek Usama. Bak qada kita nak beriman dengan dia pasti kena ada berapa lapis 4 tangga semua. Kalau tak ni, itu bukan mazhab salah. Mazhab Jabariyah ke, mazhab Murji'ah ke, mazhab Mu'tazilah ke, hak tu lain. Mazhab Salafus Salih ada 4 semua. Lah mana? Yang pertama, wajib kita beriman dengan ilmu Allah Ta'ala yang dulu.
Lagu mana? Makna kata Tuhan kita ni tahu belum daripada benda nak berlaku ke tahu masa berlaku? Allah Ta'ala ni tahu perkara belum pada benda tu nak berlaku ke lepas pada berlaku? Belum. Itu makna kata kita kena wajib beriman dengan ilmu Allah Ta'ala as-sabiq, hak dulu. Wajib hak ni kena beriman. Dalam arti kata Tuhan itu tahu benda belum daripada nak berlaku. Hak ni khusus bagi mana ni? Khusus bagi Tuhan. Orang panggil apa? Ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Hak tu Tuhan kata walillahi ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah ilmu ghaib di langit dan di bumi. Tuhan tahu. Belum nak berlaku tu Tuhan tahu dah. Tu dia. Balas mana? Yakni bahawasanya kita beriman kata Allah Ta'ala itu tahu dengan ilmu yang dulu dia itu tiap-tiap perkara yang berlaku. Tiap-tiap perkara yang berlaku Tuhan tahu. Sekarang dan lagi akan datang dan hak tak ada kalau nak ada pun Tuhan tahu. Tahu habis. Mana dalil kata Tuhan ni mempunyai ilmu? Ada tak dalil pada Quran? Kata nah. Wallahu ya'lam. Satu, Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tu ilmu Tuhan tu. Ada lagi? Muhammad. Wa Inna Allah kana aliman khabira. Boleh. Boleh lah dia dua dah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ila tu. Wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzil al-ghais wa yunazzil al-ghais wa ya'lamu ma fil arham. Ila belakang. Ilmu tu tu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan marah tu kita pergi cari tok nujung tu. Kita pergi kosi. Tak boleh buat kosi lah tu lah. Padahal mau kata ya oyak kena. Sebab tu aku pergi. Nak oyak we tahu. Kita kalau curi mari orang ni daripada makan ni, makan kenyai tak? Kenyai tak kenyai? Kenyai? Kalau kita curi harta orang, kita boleh buat beli barang tak? Boleh. Tapi adakah benda hak kita boleh tadi tu kena dengan molek dengan hukum syarak? Kita dok kira atas boleh. Kita tak kira kata kena ataupun salah. Awak apa boleh jadi gitu? Sebab apa? Usama. Sebab kita duk di dalam negeri madiin. Tak madi. Duk di dalam negeri tuniyum. Watu niyum. Tu. Ada tu. Kira pada benda je. Boleh tengok buat gini boleh, buat gini boleh, buat gini. Sebab tu orang mengajar ajaran pesen tu orang pakai ikut ramai. Tak ada payah kali kalau nak mengajar lagu tu ilmu kita ni hak. Tak ada nak kecek nama kata-kata kok tu kok ni pula dah. Boleh dah. Nak buat boleh gitu. Tak nak boleh tapi kita kira mai pada hukum agama kena ke tak kena, di situ soal lagi. Kalau nak makan duit kenyai, duit riba pun kenyai makan. Duit rasuah pun kenyai. Duit kita jual kratom pun kenyai. Duit kita jual obat gila pun kenyai. Jual apa nama lagi dadah kenyai. Kenyai belaka. Tapi ingatlah, orang yang makan duit haram dalam hidup dia akan jadi panas. Jadi daging darah jadi panas. Panas lagu mana? Zuriyah tu ataupun orang dalam keluarga tu akan tak jadi sempurna. Tak sempurna. Otak tak sempurna, jadi panas. Nanti tengok. Ni janji hadza wa'dun min Allah. Wa'id daripada Allah Ta'ala. Janji yang buruk daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan kaca. Jangan kita nego gapo-gapo muslimun benda yang haram. Negolah perkara yang halal akan jadi berkat dalam hidup
Kalau kita menega perkara yang haram, akan jadi panas dalam hidup pe. Siapa dia masuk dok kiau kong, dok dia ada apa nama ikat te, panas sebab dia. Jangan makan benda haram tadi. Jangan dok bubuh dalam tubuh kita benda haram. Jangan dok makan pada anak isteri kita benda haram. Buktilah hari kerja benda haram tu bukti. Walaupun dia kata, oh, ya boleh buat rumah sewa puluh-puluh, kata rumah sewa. Mah di tangan tu, berpiko-piko, kata. Saja ya kita buat lagu tu. Tak ada kemuliaan. Ada yang tak ikut aku ngah, aku nak kerja. Tak apalah. Amo nak royak saja ya. Supaya malaikat dan Allah Ta'ala dia dengar sekarang, dan orang manusia ni dengar dah, kata kita royak dah. Sudah. Tak ada nak paksa. Kerja kita ni kena royak je. Takut akhirat esok, gano ustaz tak royak langsung ke amah hari tu. Kita boleh dapat royak dah. Kita tanya Tuhan, tanya malaikat, tanya orang-orang lain. Royak dah. Dia nak situ, dia nak lepas diri. Dia kena royak, tak boleh. Mari kita kembali klik pada ilmu ni. Mana ilmu gaib ni? Tuhan hanya jua yang milik. Kita orang Islam sini. Di situ ya. Jangan dok pergi cari bomo, cari gapo tak boleh lagu tu. Pak kalau gidah tu guna buat guna. Tak. Tabak. Nah. Taba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Tabak. Nak kan kita tak tahu. Kalau buat pula ustaz ngaji dah betul buat pula hawa nafsu heret pula, tabak pula. Tapi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan kita duk kaca gitu sangat. Takutnya cabut nyawa tengah-tengah tu gak rugi abadan abada. Orang kita ni, ciwit kita ni, diri kita ni, jasad atau nyawa kita ni, umur kita ni bukan benda main-main. Benda hak kita nak hidup kekal abadi seni selama-lama, dengan susah selama-lama. Kira situ. Sebab tu ulama dia kata, i'mal li nafsika hayatan tawilah, hayatan abadiyah. Buatlah amalan untuk dirimu, sedia molek untuk kekal abadi. Hak dunia Baba dalam arti lagu mana? Cari hak halal lah. Kalau tak boleh hak halal, ada hak halal dapat 10 jalan pun, jangan ambil. Ni terkadang jalan 10 jalan ni haram belaka dalam masalah nego. So ya jalan halal, ambil jalan hak halal, jangan ambil hak 10. Walah mana? Nak buat gini boleh duit, buat gini boleh duit, gini boleh duit, gini boleh duit, gini boleh duit. Tapi 10 ni haram belaka. Jangan. Jaga hati nah diri tu. Jaga hati. Jangan buat lagu tu. Tak seni. Cayalah jadi api tu. Orang makan reba, api. Orang makan risuah, api. Orang menega dadah, api hidup pada dia. Menyakit dalam tubuh anak cucu jadi tak sempurna. Gotu ni. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Jangan tak usah kaca. Ambo royak ni royak daripada hati, bukan nak paksa, bukan nak gapo dak. Nak royak kata hak Tuhan suruh royak, hak Nabi suruh royak, hak ulama suruh royak, banyak tu. Tak ada nak royak sangat juga, cuma ke amanah hak kita kena duk royak. Tu perkara-perkara yang kita kena jaga, nah. Kena jaga, jangan makan benda haram sama sekali. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah, afanallahu wa iyyakum, tak terjauh padanya. Yang kedua, maratib yang kedua, tangga yang kedua dalam mazhab salah, kita nak beriman dengan qada. Yang pertama, ilmu, beriman dengan ilmu Tuhan hak dulu. Mana ilmu Tuhan ni tahu belum daripada benda tu nak berlaku. Yang kedua, kita kena beriman kata setelah daripada Tuhan tahu, Tuhan tulis lah. Demoning nak jadi lagu mana, demoning nak jadi lagu mana, demoning nak jadi lagu mana, tercatat. Orang panggil mustatar, tercatat semua. Tercatat. Tuhan catat mari semua. Lagu mana? Tengok.
Catak-catak ni lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, lepas pada Tuhan tahu. Catak ni bila lepas pada Tuhan tahu. Ingat molek dah. Tuhan kata innallaha katabal maqadir as-samawati wal ard qabla an yakhluqahunna bi 50,000 sanah. Tuhan tuliskan benda nak berlaku mari semua ni. Belum daripada benda tu nak berlaku, berapa? 50,000 tahun di sisi Tuhan. Tuhan buat siap-siap dah. Tuhan rancang siap-siap dah. Tuhan letak siap-siap dah. Itu maknanya gitu. Nampak tu tak? Dalam hadis hak sah tu, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda. Allah Ta'ala tulis siap-siap dah qada-qada makhluk dia tadi itu belum daripada Tuhan nak jadikan langit dan bumi. Tuhan tulis siap dah. Tulis ni bila? Lepas daripada Tuhan tahu. Al-Jabariyah, dia tak ada hak ni. Dia tak ada hak rakam pertama tadi. Dia kata Tuhan ni tahu belum pada benda berlaku. Tak, dia kata. Tuhan tahu lepas daripada benda tu berlaku. Kamar dia Tuhan tulis. Sebab tu kita tak ada pilihan, dia kata. Hak ni orang kita terkadang silap faham ni. Apabila gelecah sining membawa pada kata kita itu mundur, umat Islam jadi mundur. Faham tak? Jadi Islam itu jadi apa? Jadi mundur. Gapo nak tanya? 50,000 sanah. 50 maknanya 50 50,000 tahun di sisi Tuhan. Sehari di sisi Tuhan nya mana? 1,000 tahun dunia. Sehari di sisi 1,000 tahun dunia. Pahala 50,000 tahun kira ambil. Lepas daripada dia tahu, dia tulis. Belum daripada benda tu nak berlaku, Tuhan tulis mari, belum ada benda tu nak berlaku. Herat tu. Tuhan royak dalam Quran. Tuhan royak, nak royak lagu mana, kita orang mazhab salah tak main royak ikut gitu. Tak boleh dia kena royak. Ada tok guru sore tu duk bincang urusan dengan saya tu, tok guru hebat jugalah dia tu. Dia kata banyak orang sekarang learning duk buat tubik hadis-hadis sakut paut dengan nak gerbel nikah, perkara-perkara yang tak sabit. Insya-Allah kita akan akad majlis khusus tentang hadis-hadis hak tak sabit tu dengan sebab-sebab dia kita akan menyatalah. Biidznillah taala. Dia katakan Allah Taala katakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna fi dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam, tak kamu tahu anna Allah ya'lam, bahawanya Allah Ta'ala itu mengetahui ma fis samawat, ma fis sama, apa yang ada dalam langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi ni. Inna fi dhalika fi kitab, demikian itu perkara itu ada di dalam kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, mudah bagi sisi Tuhan. Ayat ni menunjuk kata mula-mula Tuhan tahu, kamar dia Tuhan tulis. Sebab itulah cara kita nak beriman dengan qada-qada ni kena reti. Tak tu silap. Silap ni lah makna kata kita jadi gelecah pergi jadi Jabariyah dengan Murji'ah. Apabila jadi Jabariyah dengan Murji'ah, kemunduran akan timbul di umat Islam. Sebab kemunduran, faham kemunduran tak? Mundur, faham mundur tak? Lalat. Jadi duk belakang daripada orang, tak adanya intaj, tidak adanya perkara-perkara yang nak kemukakan kepada umat masyarakat, kepada alai Islam ataupun alai dengan cara umumnya, dengan sebab terlekat dengan masalah qada-qada. Faham tak kena? Nak buat amal pun tak apa, Tuhan tanda siap dah jadi lagu mana jadi tu. Jadi situ. Nak mengaji wis sungguh, Tuhan tahu dah kita nak boleh setara mana. Ngapa gitu.
Kalau nak menega apa siapa? Jadi tak sungguh, nak sungguh tak boleh. Banyak ni pihak salah ni. Kita dok kecek ngah, banyaklah orang-orang tua dok royak, kita nak buat kana, kita lah ni dah lah tak semaya, tak puasa, tak gapo ni setengah-setengah pun. Tu tanda masih ada. Apa mana usaha? Usaha dok mana? Usaha tak ada. Sebab tu tanda lagu mana jadi gitu. Dia tak tahu kata belum ada tu tanda tadi tu tahu. Apa pedah mana tu tahu? Pedahnya makna Tuhan tahu kata kita ni sebagai hamba ni nak jadi lagu mana. Faham tak? Kita ni nak buat gapo Tuhan tahu. Kamu dia Tuhan tulis mengikut dia tahu. Tuhan paksa tak kita? Tak. Saya dah akak misal banyak kali dah akak misal nak faham. So umpama doktor, medik ni, doktor ada di hospital ni, dia ada pengalaman tak? Ada pengalaman. Ada ilmu tak? Ada ilmu. Ya hukum di atas orang ni, ya ayat pada waris-waris kata orang ni tunggu melek sikit. Tak lebih pada 3 malam ni orang ni. Adakah yang mendahului di atas ilmu Tuhan? Tak. Adakah dia itu paksa atau orang ni kena mati dalam masa 3 hari? Tak. Adakah dia tadi itu jadi sebab orang ni mati dalam masa 3 malam? Ada tak? Tak. Semua ni tak ada di diri dia. Tapi dia kata kena tak? Sampai 3 malam mati sungguh. Dia kata dengan apa tu? Kata dengan ilmu dia. Nak ambil salah tak boleh? Tu nak misal apa? Tak? Jadi tu doktor dia tengok kata ni lah jalan ni. Tengok dengan ilmu dia. Lepas tu dia paksa kita. Tak. Supaya kita jadi koh bola. Pandai main bola tak? Main bola dah, pandai dah. Ada koh bola ni kata Zaid ni dia lari tak ada sikit itu apa nama tak ada sampai sekilo dia letih dia tak erak kata. Dia kata gitu belum daripada Zaid ni nak lari lagi. Lepas tu lari sungguh dia mau ni lari sungguh. Salah kata usaha nak kerahkan kaki dia ke apa kata gimana? Tengok pak dia pakai tengok belakang. Kena dia mau kata. Tak kena apa kita tahu dia mau tu. Dalam arti kata paksa dah tu. Tak ada kena mengena. Tapi dia kata dengan ilmu. Supa sini. Allah Ta'ala ni kata dengan ilmu dia. Dia tahu kata mu ni nak jadi gapo. Hari ni mu nak buat gapo, mu nak pergi kana, mu nak jadi lah. Tuhan tahu belaka. Kamar dia Tuhan tulis benda hak Tuhan tahu tadi itu kata kita kelakuan lagu-lagu mana. Itu makna kata Tuhan tak ada paksa gapo-gapo. Mari di Jabariyah Murji'ah dia buat ilmu Tuhan. Depan tu dia buat tu. Dia mari tulis selalu. Makna dia tak ada isbat kata ilmu Tuhan hak dulu tu. Tak, dia tak isbat situ. Dia kata Tuhan tulis selalu dah. Tulis lalu tu mana jadi apa nama? Jadi Jabariyah tu Tuhan tepat. Lah kita nak buat lagu mana Tuhan takdir mari dah. Hak tu dak salah tu. Kebanyakan orang ada hujah lagu mana? Orang pesen kata tak say kepada kemajuan satu macam. Orang pesen nak duduk ke dalam kesalahan satu macam. Orang nak duduk di dalam kegelapan satu macam. Banyak. Kita lagu ni dah tu tanda kita lagu ni. Sungguh tak bisa dengar orang kecek lagu tu. Lepas tu apabila ummah tu faham lagu tu silap jalan. Silap jalan. Tu habis. Yang kedua. Surah apa saat ni? Surah Al-Hajj ayat 70. Yang ketiga, itu ayat yang kedua, qauluhu subhanahu ayat ke-11 daripada surah Fatir Tuhan katakan, "Wa ma tahmilu min untha." Dan tidaklah tahmilu makna apa tahmil? Mengandung. Faham mengandung tak? Mengandung ni mana? Faham dah? Mengandung tak kena syarah banyak dah. Faham mengandung tak Abdullah? Dapat anak lah mengandung. Wa ma tahmilu min untha, daripada kalangan orang perempuan. Wala tada'u, dan tidaklah beranak. Illa bi'ilmihi, tak beranak orang perempuan itu malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana Tuhan tahu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidaklah orang hak dapat umur daripada orang hak ada umur tu wala yunqusu min umrihi
dan tidak kurang daripada umur dia, mana kata siapa sakat? Illa ish, illa fi kitabin. Malaikat dalam kitab. Tengok. Mana Tuhan catat taruh siap-siap dah. Bahaya lagi ni. Ilmu, kemudian tulis. Dua ayat ni menunjuk ni. Ayat ni dalam suratul Hajj ayat 70 dengan suratul Fatir ayat 11. Dua ni menunjuk. 70. Ayat 70. Suratul Hajj ayat 70. Faham molek lagi ni. Masa sampai dah. Yang nak sudah sikit. Takut tak faham sini ni. Takut kita nak sudah sikit dah. Yang ketiga, tangga yang ketiga. Ni, kita nak beriman dengan qada-qadar di sisi mazhab salah ni. Tangga yang tiga. Lah mana? Wajib kita beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pahalah mana? Pahal kata tak ada perkara yang datang mari, ada mari di atas langit ataupun dalam bumi ataupun di antara dalam cakrawala kita semua ni malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap benda hak berlaku dalam benda hak ada ni dengan kehendak Tuhan. Tak kira bergerak dia, tak kira tambah ataupun kurang, semua tadi itu dengan kehendak Tuhan. Tak keluar. Dia mau kata, orang tu boleh, tahun ni bolehnya laba daripada perniagaan banyak. Masuk tak dalam kehendak Tuhan? Masuk. Dia mau tu nyanyolah ke dia. Tak laba yang menega tahun ni. Masuk dalam kehendak Tuhan? Masuk. Tak kira benda kita setuju, tak setuju, benda kita reda, tak reda, semua masuk berlaku kalau benda tu berlaku. Itu panggil umum masyiatillah. Umum masyiatillah. Apanya? Sebab Tuhan kata fa'alul lima yurid. Tuhan nak buat apa yang dia kehendak. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Ta'ala itu nak buat apa yang dia itu mau. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Tidaklah kamu itu nak boleh kehendak berapa-berapa nak lulus. Malaikat benda tu pasti kena dapat juga muafakah. Selarah molek dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Tuhan atas. Ini orang panggil kata kan ni? Orang panggil kehendak Tuhan. Ilmu, kemudian tulis, kemudian kehendak Tuhan. Tiga dah. Tiga tangga dah. Ni mazhab salah ni dia tiga tangga dah. Nak beriman qada. Ngaji molek nah kita hajar diri tu. Hajar diri. Apabila ada mugon ni kita rasa senang. Apabila kita susah hati, kita gantung pada qada-qadar. Wasa senang hati, wasa gantung pada qada-qadar. Wasa sakit mari gantung pada qada-qadar. Wasa sihat mari gantung pada qada-qadar. Ya duduk sini. Mana kata sururul insan, gembiranya manusia, iaitu ia beriman dengan qada wal qadar. Kalau hak ni tak ada, hak tu dah bunuh diri tu. Banyak dah bunuh diri zaman kita dok ni. Tak pernah berlaku di zaman tok nenek moyang kita. Tapi zaman kita ramai orang bunuh diri. Orang kata dunia kau maju jadi aulamah. Dunia tidak ada sempadan. Globalisasi. Tapi sekarang kau jadi teruk. Seolah kata kau teruk manusia. Hidup pun jadi kau sepik. Dia mau kata dunia Allah ni tak ada sempadan. Dah tak ada sempadan tak bunuh diri. Makna tak bersempadan lagi. Ini tak benar berlaku. Mana awak lagu mana kita keluar daripada perkara-perkara yang sepik tadi itu, pasti kena lagi sini. Tu tak? Kena pergi sini. Baik. Kemudian maratib yang keempat. Maratib yang keempat? Ya, yang keempat. Maratib yang keempat, insya-Allah taala. Tangga yang keempat, tangga yang terakhir tentang masalah kita nak beriman dengan qada wal qadar. Yakni kita beriman dengan umumnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan. Ya kehendak. Ada kehendak dulu. Apabila kehendak, dia mengadakan daripada tak ada kepada ada. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, tiap-tiap perkara yang ada, maka itu termasuk daripada perkara yang kena mengada.
Lain pada zat dia, sifat dia, perbuatan dia, nama dia. Hak ni tak masuk di dalam makhluk. Ingat? Zat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, ini tak masuk di dalam makhluk. Sebab tu orang tanya kata, mau beriman tak kata Allah, mau beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Mau beriman lagu mana dengan Allah? Yani an tu'mina bi annallaha maujud. Allah Taala itu ada. Ada serta perbuatan, ada serta nama, ada serta serta sifat dia. Wajib 4 perkara. Beriman dengan Tuhan ada 4 rukun semua. Wajib kita beriman kata zat dia ada, sifat dia ada, nama dia ada, perbuatan dia ada 4 perkara. Hak ni masuk dalam makhlukat tak? Tak, luar pada makhlukat. Lain pada tu, kulluha makhluk. Semua makhluk belaka. Tak kira kecil besar, tak kira atas bawah, tak kira depan belakang, tak kira gapo-gapo. Jadi Tuhan belaka yang menjadi. Allah Taala Tuhan yang menjadi, yang mengada, yang apa yang kata, yang itu yang membuatkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala telah firman kata, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala lah Tuhan yang menjadikan sesuatu semua. Syai termasuk bih. Tapi masuk hak mana? Makhlukat. Ada pun zat Tuhan masuk dalam syai? Tak. Tak masuk dalam syai. Tapi boleh panggil kata Allah Ta'ala tu huwa syai, tak apa. Tapi ia tak masuk dalam benda hak nak jadi. Benda hak nak jadi. Sebab Tuhan mari depan tu khaliqu, yang menjadi. Allah khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap sesuatu. Khaliqu kulli syai, idafah tu. Idafah pada apa nama maf'ul dia tu. Bermula Allah ialah Tuhan yang menjadi. Yang menjadi akan tiap-tiap sesuatu. Tapi idafah tu, isim fa'il kepada maf'ul tu. Jadi kulli syai. Satu ayat daripada suratul Zumar 92. Ni satu ayat daripada suratul An'am sebagai akhir. Dzalikumullahu rabbukum. Demikian itulah Allah Tuhan bagi kamu. Dzalikumullahu, Allahu iaitu Tuhan yang patut layak kita abdi, makna terima kasih pada dia. Pia tu Allah tu kita kena terima kasih pada dia. Rabbukum. Tuhan kamu yang mengada, yang menjadi, yang merazki, yang menghidup, yang memati. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan malaikat dia, khaliqu kulli syai. Tuhan bagi setiap perkara. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak gitu? Itulah Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Kalau gitu kesimpulan malam ni, cara kita nak beriman di sisi mazhab salaf iaitu apa? Qada-qada. Ada beriman dengan ilmu Tuhan, beriman dengan kitabatillah, beriman dengan masyiatillah, beriman dengan khalqillah. 4 perkara. Ni kita ayat bahasa Arab, iaitu yang pertama, apa nama? Ilmu Tuhan, tulisan Tuhan, kehendak Tuhan, kejadian Tuhan. 4 perkara. Inilah perkara yang wajib kita sebagai orang Islam kena faham di sini nah. Kena faham jadi molek. Sekadar itulah dulu pada malam ini biiznillahi taala. Marilah sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jagakan kita daripada fahami tadi itu. Hak tak kena tu minta Tuhan sepaklah. Hak kena minta Tuhan tetap molek apa hak kita royak tadi dengan alasan daripada Allah Taala dan Rasul, dan apa yang dikatakan oleh alim ulama di sini, maka itulah perkara yang benar. Maka hendaklah kita itu jaga biar molek-molek iman kita supaya kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad SAW di atas perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.